Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Seperti mana yang Anda tahu, dalam beberapa hari ini kecoh penemuan 150 juta ringgit. Oh, bukan lagi dalam akaun sahabat semua, tetapi ditemui secara tunai. Bayangkan betapa besar bilik itu, tempat simpanan wang itu, sahabat-sahabat semua. Dan SPRM dikatakan menyiasat 5 bekas pegawai Ismail Sabri, Perdana Menteri yang ke-9. Namun hari ini apa yang lebih mengejutkan, ada tambahan lagi individu-individu yang akan disiasat. Jadi saya ingin membawakan Anda terkini daripada SPRM berkaitan dengan siasatan rasuah bekas pegawai Perdana Menteri 9 Ismail Sabri. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita bersama-sama untuk melihat ya kenyataan daripada SPRM ini. SPRM panggil 8 individu berhubung siasatan rasuah bekas pegawai Ismail Sabri. Jadi itu antara kenyataan ya daripada pihak SPRM. Jadi mari kita lihat kenyataan penuh. Dikatakan ya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mengambil keterangan 8 individu berhubung siasatan terhadap 4 bekas pegawai kanan kepada bekas Perdana Menteri, yaitu Ismail Sabri Yaakob yang disaki terlibat dalam rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, 8 individu itu yang tidak didedahkan identitinya akan dipanggil bagi membantu siasatan dalam masa yang terdekat. Jadi kata Azam Baki, kami akan memanggil 8 saksi dalam minggu ini dan minggu depan, katanya ketika dihubungi di Kuala Lumpur hari ini. Dan mengulas lanjut, Azam Baki berkata, bahagian pencegahan wang haram kini sedang meneliti dokumen berkaitan yang dirampas dalam siasatan kes itu. Dokumen sedang diteliti dan siasatan bukan sahaja di bawah Akta SPRM 2009, namun siasatan turut dijalankan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, dan hasil daripada aktiviti haram 2001, yaitu AMLAH, katanya. Jadi pada Jumaat yang lepas, SPRM menahan reman 4 pegawai yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri selepas diperintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Irza Zulaikah Rohanuddin di Mahkamah Putrajaya. Dari menurut sumber rapat SPRM, 3 daripada individu terbabit direman selama 5 hari bermula pada Jumaat, manakala seorang lagi direman 3 hari dan telah dibebaskan pada 23 Februari yang lepas. Jadi sahabat semua, ini antara perkembangan ya dalam siasatan berkaitan kes rasuah membabitkan bekas ya pegawai kepada bekas Perdana Menteri yang ke-9, yaitu Ismail Sabri. Jadi satu yang amat mengejutkan kita sahabat semua, apabila penemuan 150 juta tunai itu amat mengejutkan kita ya, bukan satu nilai yang kecil sahabat semua. Dan dikatakan siasatan ini berkaitan juga dengan semasa era pentadbiran Perikatan Nasional Kerajaan PAS Bersatu dan Perdana Menterinya Ismail Sabri berkaitan dengan jumlah 700 juta untuk mempromosikan kerajaan pada ketika itu. Adakah ini bakinya? Kalau ianya baki, uang yang lain itu di mana keberadaannya? Adakah sudah disakau, diseleweng, digunakan dengan tujuan yang tidak baik? Kita tidak tahu. Jadi kita mengharapkan ya supaya SPRM boleh mendedahkan ataupun membongkarkan dalang-dalang di sebalik perkara ini. Nah, itu dia. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sebelum saya mengundurkan diri juga, hari ini saya juga ingin berkongsi satu lagi perkara yang agak mengejutkan kita. Apabila polis membuat kenyataan mengesan ya, polis kesan suspek isu 3R babitkan fitnah terhadap Menteri Besar Perak. Jadi ini yang berlaku dalam negara kita sahabat semua. Fitnah diguna pakai sebagai alat politik ya, tanpa segan, silu, tanpa rasa malu dan sebagainya. Ya, mereka menggunakan fitnah isu 3R untuk menghasut rakyat membenci kerajaan ya yang ada pada hari ini, khususnya seperti mana yang berlaku Kerajaan Perak, menteri besarnya sahabat semua. Jadi apa isunya? Mari kita lihat
kenyataan media ini. Jadi dikatakan, polis sedang giat mengesan suspek bagi membantu siasatan berkaitan isu 3R, kaum agama dan raja yang mengaitkan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Syarani Muhammad dan Jabatan Agama Islam Perak menerusi laman Facebook. Ketua Polis Perak, Datuk Nur Hisham Nordin berkata, pihaknya sudah membuka satu kertas siasatan membabitkan komen jelek berbaur fitnah terhadap Menteri Besar Perak Syarani, manakala satu lagi berkait teks khutbah disediakan Jaibs. Jadi setakat hari ini katanya kita sudah terima 2 laporan berhubung isu berkenaan yang dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh semalam. Siasatan kes dijalankan mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia serta Seksyen 4 Akta Hasutan katanya. Nur Hisham berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pemakaian pangkat pegawai kanan polis dan serah terima tugas Ketua Polis Daerah serta pengerusi Persatuan Keluarga Polis di Perak hari ini. Dan semalam Ketua Pemuda UMNO Perak Nazirul Jamaluddin membuat laporan polis terhadap seorang individu yang dipercaya aktivis sebuah parti politik kerana didakwa mengeluarkan komen jelek dan fitnah pada hantaran komen di Facebook. Selain itu, ahli bekas Undangan Negeri Adun Titi Serong Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim juga dikatakan telah membuat satu laporan polis berhubung dakwaan teks khutbah Jumaat disediakan dikuasai sebuah parti politik. Jadi pada perkembangan lain, sebenarnya tuduhan itu kononnya parti DAP yang menyediakan teks khutbah. Seperti mana dakwaan oleh seorang ulama daripada sebuah parti ini parti yang kita tahu, sebut saja fitnah, kamu tahu siapa itu. Jadi dalam perkembangan lain, Nur Hisham berkata pihaknya bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Air Kuning susulan kekosongan luar jangka selepas penyandangnya meninggal dunia. Polis kontijen Perak siap sedia jika PRK diadakan dan persediaan ini membabitkan jumlah keanggotaan dan aset untuk menjamin aspek keselamatan. Pada Sabtu yang lalu, media melaporkan Adun Air Kuning Hisham Syarudin meninggal dunia akibat serangan jantung selepas menyertai perlawanan bola sepak di sebuah stadium di Pulau Pinang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam mengesahkan notis kekosongan kursi Dun Air Kuning telah dihantar kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi itu antara perkara yang agak mengejutkan kita dan pilihan raya kecil bakal diadakan. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Adakah parti yang dikatakan ini semakin terdesak sanggup melakukan apa saja demi untuk kepentingan parti, kepentingan politik, demi untuk meraih sokongan, mereka sanggup melakukan apa saja, termasuklah menfitnah, menunggang isu bangsa dan agama. Satu yang amat-amat memalukan. Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.